I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with someone. Halo, assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, maaf aku lambat up video. Okey, aku tekan kamera dulu. Okey guys, okey. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih pada korang dah subscribe channel aku ni. Okey. Okey, kita teruskan. Kita tak tunggu apa-apa lagi. Kalau tunggu lambat video ni, lamalah video ni. Okey. By the way, thank you sekali lagi. Aku ucapkan pada korang dah subscribe channel aku, dah komen channel aku ni. Okay. Ada juga yang bagi pendapat dekat Facebook, dekat YouTube channel. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Okay. InsyaAllah aku akan perbaiki apa yang patut. Okay. Untuk pagi ni, okay. Pagilah kita pagi ya. Bercerita sedikit pasal FPL Fantasy Premier League. Okay. Bercerita sedikit pasal game week ke-14. Bercerita sedikit pasal game week ke-15. Okay. Yang akan datang ni. Ini adalah game yang game week ke-15. Okay, bercerita pasal game week ke-15 minggu lepas. So game week ke-16 untuk minggu ni. Iaitu kalau ikutkan game week terakhir sebelum stop EPL, aku rasa banyak liga yang akan stop untuk beri peluang pada World Cup. Okay, yang akan jalan tak lama lagi. Okay, so aku masukkan terus ya. Aku jalan terus. Iaitu bercerita pasal game week ke-15. Okay, bercerita pasal game week 15. Aku lebih seronok nak tengok game yang hari Sabtu padaku. Game yang agak menyeronokkan antara Leeds dengan Bournemouth, Man City dengan Fulham, Nottingham Forest dengan Brentford, kemudian Wolves dengan Brighton. Ini antara dalam selama aku tengok EPL, ini antara satu game yang satu hari yang orang kata game yang betul-betul seronok. Empat game ni kalau kau tanya aku dalam PC aku ni, aku boleh katakan 4 game tu aku buka aku. Sebab ada fight, tak ada pun clean sheet dalam 4 game ni. Masing-masing menyerang. Kalau ikutkan antara Leeds dengan Bournemouth, tak salah aku ada leading daripada Bournemouth dulu. Okey, kemudian ada leading tak salah aku 3-1. Okey, dalam first half. Second half tak salah aku ada jaringan 3 gol daripada Leeds. Aku rasa agak seronok sebab ada game, ada league, ada orang kata dalam satu masa tu Bournemouth ada leading. Okey, akhirnya ada keputusan 4-3 kemenangan berpihak kepada Leeds. Kemudian Man City pula seri pada awalnya. Okey, ada kad merah. Di akhir full time tu boleh nampakkan Man City menang 2-1. Kemudian Nottingham Forest seri dengan Brentford 2-2. Game yang pada aku agak seronok juga. Kalau ikutkan game tu, aku boleh katakan leading pada aku leading Brentford dulu leading 2-1. Okey, kemudian ada jaringan on goal kat situ di minit-minit akhir. Okey, kemudian game antara Wolves dengan Brighton leading, tak salah aku leading dulu Wolves. Okey, ada kemenangan Brighton 3-2. Aku rasa hari tu adalah game yang agak seronok nak tengok. Aku puas hati kot sebab kalau aku cerita balik, alah, seronok, boleh kata nak kata seronok sangat lah. Sebab aku buka 4 game tau. Okey, tu yang wow. Okey, menarik. Dan hari Ahad tu tak ada keputusan pada aku. Keputusan yang mengejutkan ada keputusan yang mengejutkan aku adalah game antara Everton dengan Leicester lah. Okey, sebab aku target Everton akan menang sekurang-kurangnya 2-1 ataupun 1-0, tapi berpihak kepada Leicester. Okey, nampaknya Leicester dah start dah dapat tempoh. Okey, game akhir kat situ seperti yang dijangka, seperti yang aku jangka. Okey, kemenangan berpihak kepada Liverpool. Okey, itu kita cerita kemudian. Okey, ini point aku untuk game week ke 15. Okey, point yang tak berapa boleh nak kata cantik sangat, tak ada nak kata teruk sangat, tak adalah. Okey, 61 dan aku naik daripada 242 dalam Al-Asik rank naik kepada 233. Okey, nice. Okey, dari segi overall rank, kamu tengok situ 3,369,580. Aku naik 3,113,573.
Terlalu jauh bro, terlalu jauh. Okey, tapi tak apa, kita teruskan. Sekadar nak memeriahkan game-game kita minggu-minggu kan. Okey, aku jalan je, tak ada masalah. Cuma 2 minggu kalau ikutkan aku tak dapat nak tukar player. Okey, game week ke-14 aku ada 2 free transfer. Okey, last minute 2 minit sebelum habis game tu, sebelum deadline. Sekejap Okay, sebelum deadline ada crash dekat laman web FPL. Kemudian untuk game week ke-15 pun aku ada 2 free transfer. Boleh katakan minit yang agak panjang juga, minit ke-10 macam tu, 8 minit ke-8 macam tu sebelum deadline pun sekali lagi crash. Aku rasa minggu ni aku akan cuba dapatkan pertukaran awal tu. Okey, aku harap lah, ataupun aku nak tukar sekarang pun pada aku tak berapa nak cantik sebenarnya. Aku lebih suka nak tukar waktu-waktu yang kata hujung-hujung kan. Okey, ini point aku. Okey, bercerita pasal player prediction. Macam biasa aku akan up setiap minggu, seminggu sekali, iaitu prediction player aku. Okey, prediction player aku untuk game week ke 15 aku nak tunjuk pada korang. Untuk first aku bercerita pasal player yang tak bermain lah. Okey, iaitu Anthony. Okey, aku tolak tepi Mamat ni. Okey, sebab confirm kalau dia cerita tak tahulah nak cakap macam ni lah. Tapi kalau tanya pendapat aku lebih suka nak tengok game tu. Okey. Okey, satu lagi game aku rasa yang hari Ahad tu yang mengejutkan adalah Aston Villa dengan Man U lah. Okey, Unai Emery first game dia kemudian kalah Man U 3-1. Aku sebenarnya terbajet yang Anthony akan main, tapi tak tahu, mungkin disebabkan condition yang tak berapa nak bagus untuk Anthony dan hak tak dapat masukkan. Okey, satu player yang tak menjadi, kita bercerita player yang tak menjadi, iaitu Mykolenko, iaitu Everton punya player. Dan aku bercakap tadi, aku bajet yang ada kemenangan berpihak kepada Everton, tapi dapat keputusan yang full time dia agak result yang agak pada aku mengejutkan juga kan, sebab aku target Everton lah kan. Okey, tapi kemenangan berpihak kepada Leicester. 1 point kat situ. 90 minit main, ada goal conceded. Okey, 2 kat situ, ada negatif 1. So boleh nampak lah satu point saja. Kemudian bercerita pasal player yang menjadi dalam minggu game ke-15 tu, player prediction aku ada 4 semuanya. Okey, alhamdulillah. Kalau kau tanya aku rasa ini buat untuk game untuk musim ni, aku rasa ini yang terbanyak kot. Aku rasa mungkin aku tak ingat kot. Okey, Almiron, Trossard, Wisa, Haaland. Yang Almiron aku dah bajet, Trossard pun aku dah bajet, Haaland pun aku dah bajet. Walaupun pada awal-awalnya kalau aku tanya aku, ramai yang kecewa pasal Haaland tak berada dalam first Pep. Okey, tapi aku rasa seronok nak tengok kat sini adalah Wisa. Okey, Brentford punya player dalam game tu seri 2 sama. Last minute daripada Nottingham Forest ada gol. Itu kan gol lah, on goal. Okey, on goal. Wisa bermain agak cantik, sebab kita tengok Tone pun tak ada dalam senarai first Okey, dalam sub pun aku rasa tak ada. Jadi aku nampak Wisa yang lebih sesuai diletakkan sebagai prediction aku. Dekat sini 12 point, ada 1 gol, ada 1 assist, bonus lagi bro, bonus. Okey, dari segi shoot, dari segi statistik nak kata bagus sangat tak, tapi boleh katakan salah satu shoot tu boleh katakan itulah jaringan daripada Wisa. Okey, bercerita pasal Almiron, Trossard dengan Haaland. Kita bercerita pasal Haaland dulu. Okey, kalau ikutkan ramai juga yang kecewa pasal awal-awal dalam first Pep tak ada Haaland. Okey, tapi disebabkan aku rasa setelah ada leading daripada Fulham dan ada kejap ya, 2-1. Okey, bercerita 2-1 ni. Mana dia? Okey, bercerita pasal Man City ni, aku boleh katakan ramai juga kecewa bila setelah bila Cancelo tu ada kena kad merah pula. Apa lagi kecewa siut. Okey, siapa yang letak player
Cancelo tu sebagai kapten aku rasa ramai kecewa. Okay, leading daripada Fulham dulu. Okay, sorry, leading Man City dulu, jaringan daripada Alvarez, kemudian ada penalti. Yang ini aku cakap yang kena kad merah ni lah. Okay, Pereira menjaringkan gol penalti. Aku tak silap aku, Mitrovic tak main dalam tu. Dan nampak dalam game tu agak menarik sebenarnya pada aku, sebab kedua-dua tim ada menyerang, ada defend. Tapi kalau ikutkan secara overall, aku boleh katakan Fulham agak sedikit kasar lah pada aku dalam game tu. Dan akhirnya keputusan berpihak kepada Man City. Haaland sudah pula menggantikan Alvarez dalam minit ke-60 lebih macam tu. Dari segi permainan, aku boleh katakan boleh kata dikuasai oleh Man City lah pada aku. Okay, lebih kurang 71% lebih kurang lah. Okay, aku tengok benda ni kat sofa score kan. Okay, itu yang aku boleh nampak pada Haaland. Tapi yalah, aku letak captain masa tu sebab sebelum deadline, sebelum crash ni laman web tu, aku sempat lagi lah letak Haaland sebagai captain. Pada aku, kalau kau tanya aku pun kecewa juga pada awalnya, sebab tak nampak Haaland dalam first E. Jadi redor je lah masa tu. Tapi di akhirnya Haaland lah menjadikan gol untuk penalti tu. Untuk Almiron pula, Trossard, aku boleh katakan game yang aku jangkakan akan dimenangi oleh kedua-dua tim ni. Fokus aku lebih banyak pada Almiron lah antara dua player ni. Aku nampak Almiron agak menarik juga dalam beberapa game ni. Okay, itu untuk 6 player yang aku cerita pada korang. Okay, kita masuk ke player ke-16. Okay, game week ke-16. Oh, sorry lah, banyak tersesu, mungkin dah awal pagi waktu tu nak tidur kan. Okay, tapi kita teruskan, kita bercerita pasal game week ke-16. Okay, bercerita pasal game week ke-16, macam biasa aku akan bercerita pasal menyebut, okay, aku akan sebut 3 game yang agak menarik untuk dilihat minggu ni. Okay, antaranya boleh aku katakan antara Newcastle dengan Chelsea pada aku. Newcastle dalam keadaan condition yang agak bagus, okay, dalam performance yang agak bagus. Okay, untuk Chelsea pula, di bawah Graham Potter masih tercari-cari lagi sejauh mana yang ada. Dari segi condition player, aku boleh katakan lebih berpihak kepada Newcastle. Okay, dan aku jangkakan game ni akan sekali lagi Chelsea kalah. Okay, ini aku jangka lah. Okay, aku jangka dalam prediction aku mengatakan Newcastle akan menang 2-1 dalam game ni. Okay, ini satu game. Okay, game kedua yang aku boleh kata kat sini adalah antara okay, antara Liverpool dengan Southampton. Okay, kemenangan yang aku boleh katakan agak okay. Liverpool ada kekalahan, 2 kekalahan sebelum tu, sebelum menang dengan Spurs 2-1. Okay, dan sekali lagi kalau kau tanya aku, Liverpool akan bermain dekat home, bertemu dengan Man City, bertemu dengan Southampton. Dan kalau tanya aku lebih pada berpihak kepada Liverpool lah. Okay, cuma game ni aku nak tengok sejauh mana player yang ada dalam Liverpool sekarang. Okay, aku tak nampak lagi untuk defend aku tak nampak lagi. Tapi untuk midfield aku boleh nampak kat sini adalah Salah, dan satu player lagi yang aku rasa perlu kita berfikir, perlu kita ambil titik berat juga kat sini adalah ramai kata Nunes. Okay, Nunes, Darwin. Darwin. Okay, tapi aku lebih suka nak tengok Firmino lah dalam gini, sebab Firmino pun tak terlibat dengan World Cup. Ada kemungkinan kalau kau tanya aku, dia akan berada dalam first E. Ini yang aku target lah. Dan kemenangan ni dan game ni aku boleh katakan berpihak kepada Liverpool lah. 2-0. Okay, 2-0. Kemudian untuk game seterusnya adalah game antara ini last lah, 3 game. Okay, 3 game yang aku boleh cerita sekarang, iaitu pertemuan antara
Everton, Bournemouth, Everton, Man City, Brentford. No. Okay, Spurs dengan Leeds. No. West Ham dengan Leicester. West Ham dengan Leicester. Yes, West Ham dengan Leicester. Dalam kedudukan Leicester dalam kedudukan ke-14 dan West Ham dalam kedudukan ke-15. Dari segi game sebelum ni aku boleh kata West Ham ada kekalahan dengan Crystal Palace. Okay, 1-2. Leicester pula dalam condition yang agak bagus. Sebelum kemenangan dengan Everton ada satu kekalahan. Okay, cuma West Ham yang pada aku ada 2 kekalahan, dan adakah sekali lagi West Ham akan kalah dalam minggu ke-16 ni. Condition pada aku performance yang agak tak berapa nak bagus untuk West Ham musim ni, mungkin disebabkan terlibat dengan game-game yang lain, iaitu macam Conference League yang aku boleh nampak kat sini lah untuk West Ham. EFL lagi. Okay, kalau ikutkan sebelum bermulanya game week ke-14 tu, mereka terlibat, West Ham terlibat dengan Conference League. Okay, selepas tu EPL pula bertemu dengan Crystal Palace, kekalahan 2-1. Dan minggu baru ni, okay, baru ni aku kata semalam pagi lah, okay, terlibat juga dengan EFL. Okay, tapi sayangnya West Ham kalah penalti. Okay, 2 sama dalam dari segi full time 2 sama lah. Okay, tapi kalah penalti dalam game tu. Jadi untuk minggu game week ke-16 ni aku boleh nampak West Ham dengan Leicester pun pada aku agak menarik juga nak dilihat. Okay, ini aku dah cerita pasal game week ke-16 untuk game-game tertentu lah. Okay, mungkin ada perubahan juga daripada aku, itu kena tunggu deadline waktu live deadline nanti. Okay, ini mengenai player prediction aku untuk game week ke-16, iaitu kalau bercerita first adalah Trippier. Okay, salah satu player yang aku rasa agak bagus musim ni, agak bagus pada aku. Dari segi performance yang ada pada Trippier pada aku, yes, aku boleh kata ramai juga yang ada Trippier. Okay, boleh katakan 95% mesti ada punya. Okay, Trippier ni dari segi point 89 total point okay, total point sekarang 89. Dari segi goal score walaupun 1, tapi dari segi assist pun pada aku agak menarik juga untuk brother ni. Okay, clean sheet yang aku boleh katakan agak banyak juga, 9. Nice untuk dipegang. Point game week ke-15 tu 12 point, ada assist, ada clean sheet kat situ, ada bonus lagi. Yes, pada aku agak cantik. Minggu ni akan bertemu dengan Chelsea, game yang aku boleh katakan didominasi oleh Chelsea lah. Okay, sebab dari segi pertemuan antara kedua-dua tim ni aku boleh katakan Chelsea agak bagus. Okay, ada satu kemenangan je untuk Newcastle. Okay, minggu ni akan bertemu Chelsea bermain dekat home. Dari segi home aku boleh katakan ada 2 kekalahan. Performance yang pada aku tak berapa nak bagus sangat, tapi dari segi performance yang ada pada Newcastle, aku rasa tak jadi masalah untuk Newcastle untuk menang game ni. Sekurang-kurangnya 2-1 macam kau cakap tadi, 2-1. Kemudian untuk player seterusnya adalah Odegaard, iaitu bertemu dengan Wolves dalam minggu ni. Okay, yes, kalau kau tanya aku, ramai juga yang selain daripada tu. Mungkin ada yang ambil Martinelli, tapi dalam team aku ada Martinelli, aku ada Jesus. Mungkin aku berfikir juga sama ada nak tukar Jesus, sebab game week ke-15 sebelum deadline tu aku sendiri pun ada terfikir nak ambil nak mengeluarkan Jesus, tapi masa tu tak crash webs. Okay, webs FBL, tapi okay lah, nice lah dengan point yang ada. Odegaard dengan harga price yang agak biar orang kata di tengah-tengah 6.4, bertemu dengan Chelsea minggu week ke-15, menang 1-0, 0-1. Okay, point 3 dari segi total point 61. Minute play pada game tu ada 86, dapat 2 point kat situ, ada clean sheet lagi 1. Jadi pada aku 3 point tu pada aku okey lagi lah. Tapi kita mengharapkan dalam setiap game player-player yang kita ambil adalah memberi point pada tim kita kan. Jadi kali ni aku letakkan Odegaard untuk game week ke-16.
dan sebelum World Cup tu dia akan bertemu dengan Wolves lah. Dari segi history game sebelum ni, head to head antara kedua-dua tim ni, aku boleh kata berpihak kepada Arsenal. Dan dari segi away, sebab kita fikir bermain dekat away, dari segi away pun agak bagus sebenarnya performance Arsenal ni. Okay, kemudian player ketiga kat sini adalah Trossard. Aku rasa minggu ni pun aku letak Trossard dalam senarai aku. Okay, bertemu dengan Aston Villa. Okay, walaupun kita tahu Aston Villa game week ke 15 tu menang dengan Man U 3-1. Aku rasa tak boleh nak katakan itu sebagai main utama lah, nak mengatakan Aston Villa akan meneruskan rentak kemenangan tu. Okay, sebab kita boleh nampak Unai Emery baru ambil kan. Jadi kita nak tengok sejauh mana dalam pertemuan ni. Mungkin kalau kau tanya aku, selain daripada Trossard, pertemuan antara kedua-dua Aston Villa dengan Brighton ni, boleh juga kurang fokus pada Aston Villa punya defend. Okay, sebab kita tak tahu sejauh mana untuk pertemuan antara kedua-dua tim ni minggu ni. Jadi harga yang pada aku agak okay, nice, 7.0. Dari segi game kemenangan dengan Wolves, 5 point kat situ. Okay, aku rasa aku tak betulkan untuk total point. Tak apa, abaikan. Tapi aku boleh bercerita pasal korang pasal Trossard dalam game ni. Okay, dalam bercerita pasal sekarang lah. Okay, dari segi total point 78. Okay, abaikan 69 ni. Okay, total point ni minute play yang pada aku untuk bertemu Wolf kat tinggi juga 2 point, dah tentu confirm. Ada assist 1 rating, tapi dari segi history game week musim ni aku boleh katakan agak bagus. Game week ke-13 7 point, game week ke-14 7 point, game week ke-15 5 point. Dan ini kalau katanya aku memberi ruang sedikit pada Trossard, lebih kepada attacking. Okay, dalam game ni tak silap aku game week ke-15 sendiri Trossard berada dalam forward. Okay, walaupun dari segi position aku boleh katakan dia sebagai midfield. Masih lagi pada aku berbaloi nak guna Trossard ni sebagai forward. Untuk dari segi manager nak pakai lah pada aku. Ini pada aku agak sesuai. Ini player yang ketiga. Okay, dari segi pertemuan Aston Villa, nak kata bagus, pada aku agak balance. Okay, dari segi performance ni ada. Okay, aku tak nafikan sedikit memberi advantage pada Brighton dengan keadaan sekarang lah. Okay, performance yang pada suku musim ni pada aku agak bagus untuk Brighton. Okay, player ketiga okay, kita masuk player keempat. Player keempat kat sini adalah Salah. Bertemu dengan Southampton minggu ni. Okay, minggu ni bertemu dengan Southampton. Dari segi rekod pada aku agak cantik sebenarnya Salah ni. Okay, pertemuan dengan Southampton sendiri pada aku berpihak lagi pada Liverpool. Okay, 4. Okay, dari segi 5 perlawanan terakhir aku boleh katakan lebih berpihak kepada Liverpool lah. Okay, pertemuan bertemu Southampton adalah pertemuan dekat home. Okay, dari segi home pada aku tak ada apa-apa kekalahan lagi daripada Liverpool dengan Southampton ni. Okay, Liverpool lah lebih mendominasi game ni. Okay, pertemuan ni okay, head to head lah. Okay, point yang pada aku agak bagus untuk game week ke-15 untuk Salah, cuma harga tu yang pada aku agak tinggi. Okay, dari segi game week sebelum ni aku boleh katakan Salah ya, agak bagus dalam 2 minggu ni. Okay, 2 minggu, iaitu game week 2 game week ni, iaitu pertemuan game week ke-14, game week ke-15, 14 dengan point 7, 15 dengan point 15. Okay, ada 2 jaringan daripada Salah. Bertemu dengan Spurs tu pada aku nampak sedikit lah. Okay, sedikit perbezaan Salah ni. Tapi kita akan cerita benda ni kejap lagi, sebab ada topik yang agak seronok kita nak cerita. So aku rasa tak ada masalah untuk korang nak pegang Salah dalam beberapa game. Okay, selepas bertemu dengan selepas World Cup pun masih lagi pada aku agak berbaloi nak pegang untuk Salah ni. Tapi ingat, kita ada free transfer, unlimited transfer untuk World Cup ni, special sikit. Okay, siapa yang pada aku ada World Cup tu boleh digunalah dalam minggu ni. Kalau rasa berbaloi lah. Okay, sebelum nak menggunakan
unlimited transfer tu. Okey, sebab sekiranya korang tak pakai, automatic burn lah, rugilah kan. Okey, jadi Salah adalah player yang keempat aku, dan player kelima kat sini adalah Haaland. Sekali lagi aku meletakkan Haaland dalam senarai aku ni. Okey, mungkin ramai takut nak letak Haaland kali ni sebab takut Pep akan buat hal lagi. Okey, aku nak kata ini sebagai main utama aku nak memilih Haaland taklah. Tapi kalau main utama lah tak, sebab aku rasa minggu ni dari segi pertemuan Man City dalam beberapa game, ini terlibat dengan EFL dia. Okey, dalam EFL bertemu dengan Chelsea, line up aku boleh katakan masih lagi Pep mengenukan Julian Alvarez. Okey, okey, KDB masuk, Phillips tak ada, Haaland sendiri tak masuk dalam game tu. Aku menyangkakan dia akan bermain dalam bertemu dengan Brentford, dan tak salah aku rasa nak letak kapten untuk Haaland ni. Okey, mungkin aku rasa ramai juga akan letak Haaland sebagai kapten. Pertemuan bertemu dengan Fulham, kemenangan berpihak kepada Man City 2-1. Masuk minit dalam lebih kurang minit 60 lebih. Minit play pada aku agak kurang, 26. Tak achieve 60, jadi automatic dapat 1 point kat situ. Tapi yang bestnya ada goal score. Itu yang menariknya untuk Haaland. Aku teringat dia main dekat Bournemouth, bro. Okey, memang teringat gila kot dia main dekat Bournemouth. Ada satu jaringan daripada dia dan ada satu yellow card. Yellow card pun disebabkan aku tahu lah kenapa lah celebrate gol macam tu masa tu. Okey, kan kena kat kuning. Okey, sayangnya lah kalau tidak dapat dah dapat 6 point kat situ. Okey, 5 point saja aku letak kapten. 10 point untuk aku untuk letakkan Haaland sebagai kapten. Dari segi shoot, okey, dalam minit 26, dalam 26 minit bermain tu ada 4 shoot pada aku. Wow, boleh kata agak tinggi jugalah sebenarnya. Okey, ada satu on target, itulah gol dia. Okey, itu player ke-5, dan player ke-6 ni agak special sikit kita letakkan, iaitu extra dalam game ni. Aku letakkan Zaha. Okey, dari segi target aku, dari segi prediction aku berpihak kepada Crystal Palace lah pertemuan ni. Cuma memberi sedikit advantage pada NFO, Nottingham Forest. Tapi aku lebih mengatakan ruang tu masih lagi berpihak kepada Crystal Palace. Okey, pertemuan kedua-dua tim ni aku rasa lebih banyak lah berpihak kepada boleh katakan balance lah, senang cerita. Okey, sebab ada satu kemenangan, ada 2 seri, ada 2 kekalahan. Dari segi away antara Crystal Palace dengan Nenofo ni, aku rasa lebih berpihak kepada Nottingham Forest lah. Okey, tapi dari segi performance aku boleh katakan yes, Crystal Palace. Kemenangan aku rasa yang tak ada nak berapa besar sangat, mungkin 1-0, mungkin 2-1, tapi aku rasa 2-1 kot. Okey, dalam game ni. Okey, minute play untuk untuk Zaha ni ada satu gol. Okey, ada satu assist. Aku macam aku cakap tadi lah, ini antara player yang aku rasa nak tukar juga dalam game week ke-15 tu. Tapi yes, aku tak sempat nak tukar. Crash web, aku rasa berbaloi juga kot aku laman web tu crash. FBL punya web crash. Point, aku kata bagi point jugalah Zaha ni pada aku. Okey, itu 6 player prediction aku. Okey, aku rasa aku dah habis buat player prediction. Agak fast, agak cepat sikit aku buat pagi ni. Okey, nak memudahkan proses kita ni, sebab dah pukul 1 pagi dah, 1:30 ni. Okey, sebagai penutup untuk video aku ni, iaitu bercerita pasal topik minggu ni. Okey, sebenarnya kalau nak cerita pasal topik, aku lebih sikit suka nak cerita pasal Spurs. Okey, bertemu dengan Liverpool, sebagai review sedikit lah. Okey, sedikit permasalahan bukan sedikit lah pada aku, 2 permasalahan yang aku nampak pada Spurs sekarang ni, iaitu dari segi defense yang agak ceroy. Okey, mudah nak kena, okey, nak kena
bolos tu senang nak kena. Okey, bertemu dengan tim kuat confirm kalau aku tanya aku hancur. Okey, dan satu lagi perkara adalah ketidak kreatif macam mana aku cakap, tiada player kreatif. Okey, sejak Son injured ni, aku nak katakan teruk sangat tak adalah, tapi aku tak nampak kreatif player yang ada untuk Spurs ni sekarang ni. Okey, sebab kita tahu kalau ikutkan game yang ada, kalau ada Son pun Son kreatif, nak kata tak adalah, tapi aku lebih nampak benda ni pada awal musim lagi lah. Okey, mungkin korang nampak atau tak aku tak pastilah, tapi kalau tapi tanya pendapat aku, dua perkara tu lah yang pada aku agak sakit sedikit. Okey, kalau ikut pada Spurs punya player sekarang. Okey, kita bercerita pasal Spurs punya player. Okey, bercerita pasal Spurs punya player sekarang. Ada player-player lain untuk midfield. Kulusevski, Jobjerk, okey, Bentancur, Bissouma, Lucas Moura. Okey, pada aku nice lah, sebab ada yang injek pun hanya Son je. Dan dari segi defend pula aku nampak Doherty, DR Davis, Sexton, Emerson Royal, tapi aku tak nampak untuk Sexton dengan Emerson Royal. Adakah tactical Conte yang Conte tu agak menyusahkan player-player yang ada? Pada aku bukan menyusahkan lah, tactical yang tak kena pada player-player Spurs. Bro, Conte tu agak profesional pada aku. Okey, pada aku lah. Dia tahu apa yang dia buat. Okey, tapi aku nampak dalam bertemu dengan Liverpool tu, Conte mengenakan 5 defend bro. 5 defend. Adakah sanggup nak bertahan? Okey, adakah Conte nampak yang Spurs agak ceroy, okey, agak mudah nak dibolos? Okey, dan tiga midfield kat sini, adakah dan menggunakan Harry Kane dan Perisic sebagai forward? Aku nampak betul-betul dalam game tu memang nampak macam Spurs cuba bertahan. Sebab biasanya kalau contoh yang aku nampak, sebab aku lebih suka nampak untuk setiap game tu lebih aku nampak pada away, player yang away lah dari segi attacking. Okey, dari segi defend aku boleh nampak pada lebih banyak aku nampak pada home punya team. Okey, agak bertahan lah sebenarnya dalam game tu. Dan seperti aku cakap tadi, defend yang agak ceroy. Okey, senang nak bolos, dan ketidak kreatif yang ada, aku sebutan dengan mungkin kan tak adanya player kreatif, akan mudah aku cakap. Okey, tak ada player yang kreatif dalam Spurs sekarang. Kalau nak setakat dapat gol daripada Kane, aku rasa Kane sebagai forward, aku rasa itulah tujuan dia, itulah vision dia. Aku rasa tak ada masalah untuk Kane. Untuk pegang Kane ni, untuk pegang Kane pada aku tak ada masalah. Okey, cuma untuk midfield dengan defend je pada aku. Okey, aku rasa jadi korang boleh fikirlah sendiri. Okey, jadi aku rasa itu saja untuk pagi ni. Okey, video ni. Okey, jadi kita jumpa dalam live deadline kita, insya-Allah. Kalau ikutkan untuk game week ke-16 ni, pukul 7 petang, insya-Allah aku akan memberi sedikit ruang untuk aku live untuk game week ke-16 ni. Okey, sebelum kita tutup tirai untuk EPL musim ni, stop kejap je. Lepas tu kita masuk ke World Cup. Habis World Cup kita join balik, kita jalan dengan FPL balik. So guys, terima kasih sebab dah tengok video aku ni. So terima kasih sekali lagi sebab korang dah subscribe channel aku ni. Terima kasih juga pada korang dah komen dekat Facebook ke, dekat YouTube channel ke. Terima kasih banyak-banyak. So kita jumpa dalam deadline game week ke-16 hari Sabtu ni, insya-Allah. Okey, assalamualaikum bro, aku Amy, bye.